Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Eliza Rafia akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anaknya Pemalas. Di sebuah hutan tinggal sepasang sahabat. Mereka ialah seekor anak dan seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu hari, tupai berkata kepada anak, "Mari kita buat sarang. Sarang sudah tiba bersama. Apabila hujan kita air buka berkejuk." "Ya, betul kata awak. Tapi bukan sekarang. Kita masih banyak masa." "Tapi bukan sekarang. Biarlah saya berehat dulu," jawab anak. Pada petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan anak berteduh di bawah pokok. Mereka basahkan kaki tupai. Jika kita ada sarang, tentu kita tak akan basah seperti ini. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak Ikan yang Suka Menipu. Di sebuah lautan, terdapat seekor anak ikan yang nakal. Ia bernama Tony. Tony tidak disenangi rakan-rakannya kerana ia suka menipu dan mempermain-main rakan-rakannya. Ketika ikan-ikan lain sedang bermain, Tony akan menjerit, "Jerum! Jerum! Bersembunyi cepat!" Lalu ikan-ikan lain lari dan ketakutan bersembunyi di celah batu. Ikan-ikan kecil amat takut dengan jerum. Jerum yang garang itu akan memakan mereka tanpa belas kasihan. Sebab itulah mereka akan bersembunyi apabila Tony menjerit, "Jerum! Jerum!" Pada suatu hari, Tony sungguh nakal. Ia ingin mempermain-mainkan rakan. Ia berasa seronok dapat mempermainkan rakan-rakannya. Ikan-ikan kecil mempercayai Tony, walaupun mereka selalu tertipu dengan hilang Tony. Ketika ikan-ikan lain sedang bermain, pada suatu hari, Tony menghampiri mereka. Tony ingin mempermain-mainkan rakan-rakannya seperti biasa. Tiba-tiba muncul seekor jerum sedang menghampiri mereka. Tony tidak menyadari akan kedatangan jerum itu. "Jerum! Jerum! Bersembunyi cepat!" Jerit ikan kecil itu. Namun, Tony tidak menghiraukan jeritan itu. "Baiklah, kamu semua menang. Di sini mana ada jerum. Tak usahlah kamu semua mempermain-mainkan aku," jerit Tony. Jerum itu menghampiri Tony dan Tony tidak sempat melarikan diri. Ia dimakan oleh jerum. Pengajarannya, jangan suka menipu dan bercakap bohong. Sekian, terima kasih. Saya Patricia binti Syaranas akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak yang Pemalas. Di sebuah hutan, tinggal sepasang sahabat. Mereka ialah seekor anak dan seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu hari, tupai berkata kepada anak, "Mari kita buat sarang. Sekarang itu musim hujan. Apabila hujan, kita ada tempat berteduh." "Ya, itu kata awak. Tapi janganlah saya berehat dulu," jawab anak. Pada petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan anak berteduh di bawah pokok. Mereka basah dan kesejukan. "Jika kita ada sarang, tentu kita tak akan basah seperti ini," kata tupai. "Ya, betul kata awak," jawab anak. "Nanti esok kita akan buat sarang," kata anak lagi. Keesokan pagi, cuaca sungguh baik. Tupai mengajak anak membuat sarang. "Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membuat sarang," kata tupai. "Tapi bukan sekarang," jawab anak. "Kita masih ada banyak masa lagi. Marilah
kita pergi cari makanan dulu. Saya sungguh lapar. Tupai bergeleng-geleng melihat sikap sahabatnya itu. Pada petang itu, hujan turun lagi. Tupai dan anak masang peluk kerana tiada tempat berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang, kata Tupai. Esok, kita mesti buat sarang. Saya tak mahu terus basah seperti ini sewaktu hujan. Setiap hari bersusah bersama. Pada suatu hari, Tupai berkata kepada anak, "Mari kita bersarang. Sekarang sudah turun hujan. Apabila hujan, kita ada tempat berteduh." Ya, betul kata awak. Tapi biarlah saya lihat dulu. Lawak mana? Kalau mereka lupa, hujan kami lepas dah. Tupai dah hendak pergi berdua pupuk. Mereka bersarang kesejukan. Jika kita bersarang, tentu juga tidak terasa seperti ini. Berdepan, ya, besok kata awak. Jawab mana? Pagi esok, kita akan bersarang. Kata anak lagi. Keesokan hari, cuaca sungguh baik. Tupai mengajak anak bersarang. Lebih baik kita bersarang dulu untuk bersarang. Kalau ada orang binti syarapan dan tiga itu orang akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Anak Ikan yang Suka Menipu. Di sebuah lautan terdapat seekor anak ikan yang nakal. Ia bernama Tony. Tony tidak disenangi oleh rakan-rakannya kerana ia suka menipu dan mempermain-mainkan mereka. Ketika ikan-ikan lain sedang bermain, Tony akan menjerit, "Jeruk! Jeruk! Bersembunyi cepat!" Ikan-ikan itu ketakutan, lalu lari dan bersembunyi di celah-celah batu. Tony akan mentertawakan rakannya itu. Hahaha, hahaha. Ikan-ikan kecil amat takut dengan jeruk. Jeruk yang garang itu akan memakan mereka tanpa belas kasihan. Sebab itulah mereka akan lari ketakutan apabila Tony menjerit, "Jeruk! Jeruk!" Namun, Tony sungguh nakal. Ia berasa seronok dapat mempermainkan rakan-rakannya. Ikan-ikan kecil itu mempercayai Tony walaupun mereka selalu tertipu dengan telah Tony. Sebuah cerita yang bertajuk Anak Ikan yang Suka Menipu. Di sebuah lautan terdapat seekor anak ikan yang nakal. Ia bernama Tony. Tony tidak disenangi rakan-rakannya kerana ia suka menipu dan mempermain-mainkan mereka. Ketika ikan-ikan lain sedang bermain, Tony akan menjerit, "Jeruk! Jeruk! Bersembunyi cepat!" Ikan-ikan itu ketakutan, lalu lari dan bersembunyi di celah-celah batu. Tony akan mentertawakan rakannya itu. Hahaha, hahaha. Ikan-ikan kecil amat takut dengan jeruk. Jeruk yang garang akan memakan mereka tanpa belas kasihan. Sebab itulah mereka akan lari ketakutan apabila Tony menjerit, "Jeruk! Jeruk!" Namun, Tony sungguh nakal. Ia berasa seronok dapat mempermain-mainkan rakannya itu. Ikan-ikan kecil mempercayai Tony walaupun mereka selalu tertipu dengan hilas Tony. Pada suatu hari, Tony menghampiri rakannya. Ia ingin mempermain-mainkan mereka seperti biasa. Tiba-tiba muncul seekor jeruk menghampiri mereka. Tony tidak menyadari kehadiran jeruk itu. "Jeruk! Jeruk! Bersembunyi cepat!" jerit ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu lalu lari dan bersembunyi di celah-celah batu. Bernama Rana. Joe sangat licik, bagi pula seekor kuda yang kurang cerdik. Oleh itu, Joe sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Ia kerap menggunakan Rani bagi mendapatkan makanan. Rani hanya mengambil sekali kaki-kaki dan arahannya. Pada suatu petang, mereka berjalan-jalan ke dalam sebuah
sendiri. Dia berpura-pura berani di hadapan kawan dia itu. Kamu tunggu di sini, biar aku pergi bertemu dengan singa itu, kata Jo. Jo berjalan ke arah singa. Hai Encik Singa, tolong jaga mata saya. Saya akan membawakan seekor kedai itu ke dalam sebuah gua. Gua boleh menikmati dagingnya yang rasa hijau, kata Jo dengan lemah lembut. Baik, aku akan lepaskan kau, tapi pastikan kau bertindak cepat. Yang penajuk anak peluru manis. Di sebuah hutan, sepasang sahabat. Mereka ialah seekor anak dan seekor kuda. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu hari, kuda berkata kepada ayah, "Mari kita bersarang. Sekarang ada 3 musim hujan. Bila hujan, kita ada tempat berteduh." Ya, betul kata abang. Tapi biarlah saya lihat dulu. Jawab anak. Pada ketika mana cara dengan lepasnya kepada anak berteduh berpukul. Mereka basah dan sempurna. Jika kita ada sarang, tentu kita tak akan basah begini. Kata Sultan. Ya, betul kata abang. Jawab anak. Hari esok kita akan bersarang. Kata anak tadi. Keesokan pagi, cuaca sungguh baik. Bukan mengajak anak membuat sarang. Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membuat sarang. Kata Tupai. Tapi mungkin sekarang. Jawab anak. Kita masih ada banyak masa lagi. Marilah kita pergi cari makanan. Saya sungguh lapar. Buat makan. Terdapat seekor anak ikan akan. Ia bernama Tony. Tony tidak disenangi rakan-rakannya kerana suka menipu dan bermain-mainkan mereka. Ketika ikan-ikan lain sudah bermain, Tony akan menjerit. Jerung, jerung, sembunyi cepat. Ikan-ikan itu ketakutan. Mencari dan bersembunyi di celah-celah batu. Tony akan mentertawakan rakan itu. Ha, ha. Ikan-ikan kecil amat takut dengan jerung. Jerung sekarang itu akan makan mereka tanpa belas kasihan. Sebab itulah mereka harus ketakutan apabila Tony menjerit, "Jerung, jerung, bersembunyi cepat." Namun, Tony sungguh nakal. Ia berselamat dapat mempermainkan rakan-rakannya. Ikan-ikan kecil mempercayai Tony walaupun mereka selalu tertipu dengan elok Tony. Pada suatu hari, Tony menghampiri rakan-rakannya itu. Ia ingin mempermainkan mereka seperti biasa. Tiba-tiba, untuk seekor jerung menghampiri mereka. Namun, Tony tidak mengenali kehadiran jerung itu. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Wafa akan menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Sang Anak yang Pemalas. Di sebuah hutan tinggal sepasang sahabat. Mereka ialah seekor anak dan seekor kecil. Dia hari mereka melakukan sebuah sama-sama. Pada suatu hari, Tupai berkata kepada anak, "Marilah kita membuat selarang. Sekarang sudah 3 musim hujan. Apabila hujan, kita ada tempat untuk berteduh." Ya, betul kata awak. Tapi bukan sekarang. Ya, betul kata awak. Tapi biarkanlah saya melihat dahulu. Jawab anak. Pada petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Kepada anak berteduh di bawah pokok. Mereka basah dan kesulitan. Kedua-duanya tidak dibenarkan makan bersama dan tidur sepadan. Rupa kamu tidak sama dengan
ini. Terdapat seekor yang muncul. Dia mempunyai sahabat yang nama Roni. Roni ialah seekor kuda. Dia sangat licik. Roni punya seekor kuda yang kurang cerdik. Oleh itu, dia sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Dia kerap memberikan lagi mendapatkan makanan. Roni hanya menegur sebagai untuk makin arahan Jom. Pada suatu petang, mereka berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba, mereka berserempak dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri dari singa itu. Dia licik mendapat idea untuk melepaskan diri dari singa itu. Dia berpura-pura berani di hadapan kawannya itu. Kamu tunggu di sini. Ya, aku pergi berdiri dengan singa itu. Kata je. Sejahtera. Saya Kasih Nur Aini Selisha dari kelas 3 Sakura akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kawan yang Tidak Jujur. Terdapat seekor rubah bernama Joe. Ia mempunyai sahabat bernama Roni. Roni ialah seekor kedai. Joe sangat licik. Roni pula seekor kedai yang kurang cerdik. Oleh itu, Joe sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Ia kerap menggunakan Roni bagi mendapatkan makanan. Roni hanya menurut segala kata-kata dan arahan Joe. Pada satu petang, Joe dan Roni berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba mereka terserempak dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri. Joe yang licik itu mendapat idea untuk melepaskan diri dari singa itu. Dia berpura-pura berani di hadapan kawannya itu. Kamu tunggu di sini, biar aku pergi berunding dengan singa itu. Kata Joe. Joe berjalan ke arah singa. Hai Encik Singa, tolong jangan makan saya. Saya akan bawakan kedai itu di dalam sebuah pukul. Tuan boleh menikmati dagingnya dan lezat itu di sana. Kata Joe dengan lemah lembut. Baiklah, aku akan lepaskan kau. Tapi kau mesti bertindak cepat. Kata singa dengan garang. Kita seekor kedai yang kurang licik. Joe yang licik. Dia mempunyai sahabat bernama Roni. Joe sangat licik. Roni punya seekor kedai yang kurang cerdik. Oleh itu, Joe sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Dia kerap menggunakan Roni bagi mendapatkan makanan. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri dari singa. Sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Dia kerap menggunakan Roni bagi mendapatkan makanan. Roni hanya mengurut segala kata-kata dan arahan Joe. Dia berani berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba mereka terserempak dengan seekor singa. Tapi kalau mereka perhatikan ada dan kita sama. Dan gerakan yang saya kasihkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Nama saya Aizah Nazara dan selamat menemui dari kelas 3 SD. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kawan yang Tidak Jujur. Terdapat seekor rubah bernama Joe. Dia mempunyai sahabat bernama Roni. Roni ialah seekor kedai. Joe sangat licik. Roni pula seekor kedai yang kurang cerdik. Oleh itu, Joe sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Dia kerap menggunakan Roni bagi
Tiba-tiba mereka tersilap dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri. Joe yang licik mendapat ide untuk melepaskan diri dari singa itu. Dia berterus berani di hadapan kawannya itu. Kamu tunggu di sini, biar aku pergi berunding dengan singa itu, kata Joe. Joe berjalan ke arah singa. Hai cik singa, tolong jangan makan saya. Saya akan bawakan kedai itu ke sebuah pulau. Buat kalian menikmati daging buah yang lezat itu di sana, kata Joe dengan lemah lembut. Baiklah, aku akan lepaskan kau. Tapi kau mesti bertindak cepat, jawab singa dan garang. Sebuah cerita yang bertajuk kawan yang tidak jujur. Terdapat seekor ruang bernama Joe. Dia mempunyai sahabat bernama Ronnie. Ronnie ialah seekor kedai. Joe sangat licik. Ronnie pula seekor kedai yang kurang cerdik. Oleh itu, Joe sering mengambil kesempatan dari kawannya itu. Dia kerap menggunakan Ronnie bagi mendapatkan makanan. Ronnie hanya menurut segala kata-kata dari arahan Joe. Pada suatu petang, Joe dan Ronnie berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba mereka terserempak dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri. Joe yang licik mendapat idea untuk melepaskan diri dari singa itu. Dia berpura-pura berani di depan kawannya itu. Kamu tunggu di sini, biar aku pergi berunding dengan singa itu, kata Joe. Joe berjalan ke arah singa. Singa itu tak mau mati kita sekarang. Baiklah, Joe berjalan ke arah singa. Hai cik singa, tolong jangan makan saya. Saya akan bawakan kedai itu ke sebuah ruang. Puan boleh menikmati dagingnya yang lezat itu di sana, kata Joe dengan lemah lembut. Baiklah, aku akan lepaskan kau. Tapi kau mesti bertindak cepat, jawab singa dengan garang. Seekor anak dan seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu hari, tupai-tupai pada anak. Baru kita buat seorang kita buat seorang. Hujan. Ya, betul anak. Tapi ini dulu. Apa kali itu hujan turun yang saya kepada anak basah. Dia berani kepada anak basah. Kerana dia jika kita ada sarang, mungkin kita rasa begini. Itu tupai. Dia betul kata awak. Awak pun tak biasa. Dia masih buat sarang. Kata anak mereka. Sekarang kata mereka semua baik. Tupai mengajak anak membuat sarang. Sebelum itu saja, tupai untuk membuat sarang. Kata tupai. Tapi bukan sekarang. Kata anak. Kita masih ada masa lagi. Marilah kita tinggal kanan. Mereka ialah seekor anak dan seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu hari, tupai berkata kepada anak, mari kita buat sekarang. Soalan dah musim hujan. Apabila hujan, kita ada tempat berteduh. Ya, betul kata awak. Tapi biarlah saya hidup, jawab anak. Pada petang itu, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan anak berteduh di bawah pokok. Mereka pasal dengan kesulitan. Apabila kita salah, tentu kita tak pasal begini, kata tupai. Ya, betul kata awak. Jawab anak. Pagi esok kita akan buat sarang. Esokkan pagi, cuaca sungguh baik. Tupai mengajak anak untuk membuat sarang. Lebih baik kita mencari kayu untuk membuat sarang.
Terdapat seekor rubah bernama Joy. Ia mempunyai sahabat bernama Roni. Joy sangat licik. Roni punya seekor kedai yang kurang licik. Oleh itu, Joy sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Dia kerap menggunakan Roni untuk mendapatkan makanan. Roni hanya menurut segala kata-kata dan arahan Joy. Roni hanya pada suatu petang, Joy dan Roni berjalan di dalam hutan. Mereka terserempak dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri. Joy yang licik mendapat idea untuk melepaskan diri dari singa itu. Dia bermula-mula berlari di depan kawannya itu. Kamu tunggu di sini, biar aku berhenti dengan singa itu. Joy berjalan ke arah singa. Hai Encik Singa, tolong jangan makan saya. Saya akan bawa kedai itu dan sembang dua. Tuan boleh menikmati dagingnya yang lazat itu di sana. Jawab Joy dengan lemah lembut. Baiklah, aku akan lepaskan kau. Tapi kau mesti berpikir cepat. Jawab singa dengan garam. Tupai, setiap hari berkali-kali masuk sama-sama. Pada satu hari, Tupai berkata kepada anak. Bagi kita bersalah, sekarang kita bermusim hujan. Apabila hujan, kita ada tempat bertekun. Ya, betul padamu. Tapi, janganlah saya berlaku. Pada petang itu, hujan pun mengalami lebatnya. Tupai dan anak bertekun di bawah pokok. Mereka biasa dan bersahabatan. Jika kita bersama, tentu kita tak akan bersama juga. Betul kau. Esok kita berjalan cukup baik. Esokan paginya, kita selalu baik. Tupai dan anak bertekun. Tupai dan anak pasal tujuh kerana tiada tempat bertekun. Alangkah baik jika kita anak anak. Pada suatu hari, dan kebawahan melihat Tuan mereka aku kelakar mereka aku cinta anak darah. Warna kulitnya merah, tidak sama seperti kebab-kebab yang lain. Oleh kerana kulit yang berbeza warnanya itu, kebab balas selalu dialah oleh kebab-kebab yang lain. Kebab-kebab yang lain tidak dibenarkan makan bersama dan tidur sandang. Rupa kamu tidak sama dengan kami. Kata kebab-kebab yang lain itu. Selamat petang. Saya Muhammad Nadia Arif Pembesaran akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kawan yang Tidak Jujur. Terdapat seekor rubah bernama Jun. Ia mempunyai sahabat bernama Roni. Roni ialah seekor kedai. Jun sangat licik. Roni punya seekor kedai yang kurang sulit. Oleh itu, Jun sering mengambil kesempatan terhadap kawannya itu. Ia kerap meninggalkan Roni bagi mendapatkan makanan.
Nenek hanya menulis sebagai kata-kata dan arahan Joe. Pada suatu petang, Joe dan Rory berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba mereka terjumpa dengan seekor singa. Kedua-duanya tidak dapat melarikan diri. Joe yang berucap mendapat adil untuk melepaskan diri dari singa itu. Dia berpura-pura berani dan mendapat kawannya itu. Kamu tunggu di sini, biar aku pergi boleh dengan singa itu. Mendenak sekawan angsa menjual tenang dan biasa. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Suatu hari, seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapati sebiji telur berkilauan di sarang kawanan angsa mereka. Tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tidak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya, seperti yang tidak pernah mereka impikan selama ini. Tetapi mereka tidak berbeza. Mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, angsa itu tentu benar emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Jika kita membelah badannya, setuju kata istrinya, kita boleh mendapatkan semua telur sekaligus. Oleh itu, mereka pun membunuh angsa itu. Sekarang nanti musim hujan, apa boleh hujan, kita ada tempat hidup. Kata orang itu, ya betul dah tahu. Tapi dia dah siapa dahulu. Jawab anak. Pada kata hujan turun dari bumi. Anak tupai basah karena lautan dan turun pokok. Itu basah dan kesulitan. Jika kita ada sarang, tentu kita tidak akan masuk dari sini. Kata mereka, dia betul kata awak. Tadi esok kita langsung bersama. Jawab anak lagi. Esoknya hanya tentu suruh balik. Tupai mengajak anak untuk bersama mencari kayu. Mereka tidak mencari kayu untuk bersama. Tapi kita sekarang, jawabnya, kita masih ada banyak masalah lagi. Marilah kita mencari makan. Makan saya sudah dapat. Tempat yang dia dulu sampai jumpa.